Assalamualaikum dan selamat petang kepada Cikgu Fazli. Kami daripada tutorial 2 akan membentangkan tajuk tutorial kami, yaitu faktor-faktor keterbukaan teknologi merupakan pendorong berlakunya proses migrasi besar-besaran dunia. Ahli terdiri daripada saya sendiri, Nazatul Aina binti Tahang, dan juga rakan saya Nurul Nurfitriana Syahira. Bagi pengenalan, kepantasan perkembangan teknologi ini memberi manfaat kepada manusia, sehingga kan ramai masyarakat yang berupaya menikmati kemudahan perkongsian maklumat tanpa sempadan. Tidak dinafikan juga bahwa perkongsian maklumat tanpa sempadan ini membuka peluang kepada pengguna menjadi pencipta kandungan. Semakin memasuki era informasi keterbukaan teknologi, maka perkembangan teknologi menjadi semakin pesat dan tidak terbatas. Ia dibuktikan apabila semakin cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi akibat dari arus globalisasi. Tidak dinafikan juga bahwa faktor keterbukaan ini menjadikan teknologi sebagai pendorong kepada berlakunya proses migrasi besar-besaran dunia. Seperti yang kita sedia maklum, migrasi merupakan satu fenomena pembangunan yang tidak dapat dielakkan. Ia boleh menyebabkan perubahan corak demografi penduduk dan akhirnya membawa kepada perubahan sosioekonomi di kawasan-kawasan yang menghantar dan menerima migran. Migrasi ini merupakan satu perpindahan sukarela yang diatur oleh sekumpulan orang dari tempat asal yang biasa ke tempat yang baru. Selain itu, migrasi juga ditaklifkan sebagai perpindahan yang tetap atau separuh tetap oleh individu atau sekumpulan orang. Secara umumnya, migrasi merupakan perpindahan penduduk dari tempat asal ke destinasi lain yang melibatkan penyeberangan suatu sempadan dan daerah pentadbiran. Bagi faktor-faktor keterbukaan teknologi yang mendorong kepada proses migrasi besar-besaran dunia, pertama ialah kecanggihan fasiliti di tempat kerja. Fasiliti yang canggih di tempat kerja ini tidak dinafikan menjadi salah satu faktor penarik kedatangan migran. Hal ini karena teknologi tersebut kemungkinan tidak terdapat di tempat mereka, menyebabkan migran ini mengambil keputusan untuk berhijrah ataupun merantau di tempat yang lain. Fasiliti yang canggih di tempat kerja juga turut dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi negara yang stabil. Perkembangan pesat ekonomi dan kemajuan pelbagai industri ini sangat penting bagi sebuah organisasi memiliki kecekapan dalam menguruskan tugas dan perkhidmatan. Kecanggihan fasiliti di tempat kerja ini tidak akan terwujud sekiranya tiada pengurusan fasiliti yang baik. Untuk pengetahuan semua, pengurusan fasiliti boleh dihuraikan sebagai proses menyediakan sokongan yang mantap kepada operasi utama perniagaan. Kedua, kecanggihan teknologi industri. Kecanggihan teknologi industri juga menjadi faktor pendorong seseorang itu berhijrah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Biasanya migran ini berhijrah ke tempat yang lebih maju disebabkan mereka tidak mendapatkan peluang seperti itu di tempat mereka sendiri dan mereka mengambil keputusan untuk bekerja di tempat yang lain. Teknologi industri merupakan penggunaan teknologi kejuruteraan dan pembuatan untuk membuat pengeluaran lebih cepat, sederhana dan lebih cekap. Bidang teknologi industri ini menggunakan individu yang mahir dan kreatif secara teknikal yang dapat membantu syarikat mencapai productivity dan menguntungkan. Teknologi industri juga memberi banyak pendedahan, misalnya
dengan mengadakan program teknologi industri yang biasanya merangkumi pengajaran dalam teori, pengoptimuman faktor manusia, tingkah laku, proses industri, prosedur perancangan industri, aplikasi komputer, dan penyediaan laporan dan persembahan. Ketiga ialah kemudahan infrastruktur. Infrastruktur merujuk kepada kemudahan asas dan sistem yang digunakan bagi sebuah negara, bandar atau kawasan, termasuklah perkhidmatan dan kemudahan yang diperlukan untuk ekonomi berfungsi. Kemudahan infrastruktur menjadi salah satu faktor pendorong penduduk bermigrasi dari luar bandar ke bandar. Kemudahan infrastruktur yang agak baik adalah di kawasan bandar, misalnya di negeri Selangor. Hal ini karena penduduk yang bermigrasi kemudian tidak memiliki kendaraan sendiri sangat membantu mereka dengan adanya kemudahan infrastruktur untuk bergerak ke tempat kerja. Segala kemudahan yang berpusat di kawasan bandar menyebabkan berlakunya penumpuan penduduk di kawasan tersebut sehingga ramai penduduk yang berhijrah ataupun bermigrasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang keempat pula ialah teknologi komunikasi, di mana bentuk komunikasi manusia sentiasa melalui perubahan hasil perkembangan teknologi atau revolusi yang berbentuk struktural dan teknikal, di mana bentuk komunikasi yang spesifik seperti secara lisan, tulisan, percetakan, dan telekomunikasi turut mempengaruhi masyarakat keseluruhannya. Teknologi komunikasi ini bukan sahaja digunakan untuk memudahkan kerja manusia, malah lebih dari itu. Misalnya teknologi juga telah mempengaruhi cara bagaimana manusia berkomunikasi antara satu sama lain. Penggunaan teknologi untuk berkomunikasi juga telah meluaskan konteks berkomunikasi karena proses komunikasi bukan sahaja berlaku antara manusia dengan manusia, tetapi antara manusia dengan mesin dan juga mesin dengan mesin. Teknologi maklumat atau teknologi komunikasi dapat membantu seseorang untuk menjalankan kerja atau aktiviti dengan lebih mudah dan berkesan. Teknologi maklumat membantu mereka untuk berfungsi dengan lebih efisien, cepat, dan mudah. Seterusnya, faktor keterbukaan teknologi memudahkan urusan. Kebaikan wujudnya teknologi maklumat dan komunikasi ini kepada golongan migran ialah memudahkan urusan. Hal ini demikian kerana kita dapat lihat bahwa apa sahaja urusan telah dilakukan di atas talian. Sebagai contohnya, urusan-urusan migrasi dan mobiliti seperti urusan pembayaran bil utility, urusan perbankan, dan permohonan pekerjaan migran melalui sistem resume online. Dengan wujudnya teknologi sebegini, ini akan memudahkan lagi golongan migran dalam menyelesaikan urusan yang berkaitan pendokumentasian dan mencari serta memproses maklumat mereka. Selain itu, memudahkan pencarian maklumat. Memudahkan golongan migran dalam pencarian maklumat. Hal ini demikian kerana apabila wujudnya teknologi maklumat dan komunikasi ini, ia akan memudahkan lagi golongan migran dalam mengakses apa saja maklumat yang berkaitan dengan apa saja yang ingin mereka ketahui, serta memudahkan mereka untuk mengetahui keadaan dunia sekarang ataupun isu semasa mengenai negara yang mereka kunjungi, sama ada melalui berita harian online, sinar harian, dan sebagainya yang isari kata yang mereka fahami mengikut bahasa mereka masing-masing. Hal ini akan mengembangkan lagi pengetahuan dan informasi mengenai negara yang dikunjungi, minda mereka apabila cenderung ke arah kerajinan tentang mengakses suatu benda penting. Bukan itu saja, kita juga tahu bahwa manusia tidak dapat dipisahkan dengan teknologi maklumat. Seterusnya, menggalakkan komunikasi. Memudahkan dan menggalakkan lagi komunikasi golongan migran antara satu sama lain dengan penduduk setempat tanpa sempadan. Hal ini demikian kerana wujudnya laman sosial seperti Facebook, Twitter, Blogger dan sebagainya yang
secara tidak langsung akan menyebabkan komunikasi antara manusia akan lebih berkembang bagi menyampaikan sesuatu maklumat, sama ada ianya adalah maklumat penting ataupun tidak. Melalui laman sosial tersebut, ianya akan memudahkan golongan migran penduduk negara tersebut untuk berkomunikasi atas talian, terutama dengan rakan-rakan, ahli keluarga dan sebagainya bagi mengetahui perkembangan semasa mereka. Oleh itu, tidak dapat dinafikan bahwa komunikasi ini juga akan mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara golongan migran dan penduduk warga negara. Seterusnya, meluaskan aktiviti perniagaan merupakan salah satu kebaikan dalam teknologi maklumat dan komunikasi terhadap golongan migran dan warga negara. Hal ini demikian kerana ianya akan menjimatkan lagi kos dan juga tenaga, justru mengurangkan lagi pengeluaran modal terhadap sewa kedai dan sebagainya. Sekiranya peniaga menyewa kedai semata-mata untuk melariskan penjualan, akan menyebabkan input yang diperoleh tidak mencapai tahap pendapatan yang sepatutnya kerana hendak membayar lagi sewa kedai yang mahal. Kita tahu bahawa zaman sekarang penyewaan terhadap kedai telah meningkat. Ini menyebabkan peniaga meningkatkan lagi harga barangan dan permintaan terhadap barangan akan berkurang. Justru ini akan merugikan para peniaga tersebut. Bukan itu saja, perniagaan dalam talian yang diwujudkan ini juga akan memudahkan lagi pihak pembeli, sama ada dari golongan migran atau warga negara, untuk membeli barangan yang dikehendaki. Faktor yang terakhir ialah tahap pengetahuan yang baik. Kewujudan teknologi maklumat dan komunikasi ini juga dapat meluaskan pengetahuan. Asas utama dalam kemajuan terhadap golongan migran dan warga negara adalah berdasarkan sejauh mana golongan tersebut menerima pengetahuan dan akan diadaptasi dalam kehidupan seharian dan akan memberikan impak yang baik kepada negara jika melahirkan golongan migran yang bijak dalam urusan teknologi maklumat. Kita dapat lihat bahawa teknologi maklumat dan komunikasi berpotensi dalam memberi sumbangan yang memberi manfaat dalam negara. Hal ini demikian kerana dengan adanya laman seseorang seperti Facebook, email dan sebagainya, memudahkan golongan migran untuk lebih berpengetahuan melalui maklumat penting yang viral dalam laman sosial. Sumbangan dan pengaruh teknologi maklumat mempunyai dua tahap, iaitu bagaimana teknologi maklumat dapat memberi kesan terhadap dasar pembangunan negara. Dan akhir sekali kita masuk pula kepada kesimpulan. Konklusinya, perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi sememangnya diakui memberikan kesan yang mendalam kepada golongan migran dan warga negara dari sudut positif. Walau bagaimanapun, perkara ini adalah bergantung kepada sejauh manakah kebijaksanaan golongan tersebut dalam menggunakan medium itu sendiri. Teknologi seharusnya digunakan sebagai medium mencari maklumat, bahan dan sumber pengetahuan bagi golongan migran dan informasi mengenai negara ini. Oleh itu, golongan migran dan warga negara haruslah melengkapi diri dengan berbagai jenis pengetahuan dan kemahiran yang akan ditunjukkan kepada golongan migran. Hal ini didorong lagi oleh desakan hidup mereka yang sering dikaitkan dengan peredaran zaman sekarang. Menyiapkan diri dengan berbagai jenis pengetahuan adalah perlu dalam kalangan warga negara pada masa kini supaya golongan migran yang datang akan mudah menjalankan urusan kerjasama dan Sekian itu sahaja pembentangan kami berdua, iaitu kawan saya Nazatul Aina dan saya Nurul Nur Fitriana. Harap apa yang kami bentangkan ini memberi kefahaman dan manfaat kepada anda, dan terima kasih kepada cikgu, dan saya persilakan cikgu untuk menilai kami punya pembentangan ini. Sekian, terima kasih, bye bye, assalamualaikum.